Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua tuan-tuan dan puan-puan, bakal-bakal penghuni syurga, pencinta Al-Quran, ahlan wa sahlan saya ucapkan buat semua. Alhamdulillah hari ini kita dapat lagi berkumpul bersama-sama dalam slot bacaan hadis. Okey. Hari ni kita mula awal sikit. Setiap minggu hari Jumaat kita akan mula awal sedikit daripada waktu biasa, iaitu jam 12.10. Waktu biasa kita 12.30, tapi setiap hari Jumaat kita mula 12.10 lah. Awal sedikit insya-Allah sebab kita nak bagi laluan. Hari ni hari Jumaat kan. Okay, salam Jumaat buat semua. Apa khabar? Suara saya jelas ke? Boleh komen. Jelas. Gambaran saya jelas. Okey. Waalaikumsalam Kak Mastiah Hassan. Selamat datang. Salam tengah hari. Selamat tengah hari. Saya ucapkan. Sihat ke? InsyaAllah saya doakan kesihatan tuan-tuan dan puan-puan semuanya dalam keadaan yang sihat walafiat, insya-Allah. Waalaikumsalam Kak Nurul Ain Najwa. Sebelum kita mulakan slot bacaan hadis, boleh pakat-pakat share kepada saudara mara, jiran-jiran ataupun ahli keluarga kita, rakan-rakan kita share. Mana tahu disebabkan kita share ni menjadi pahala kita, insya-Allah. Jelas ya? Alhamdulillah. Okey, jelas. Okey. Bagi yang ada kitab Fadilat Amal, boleh buka muka surat 563. Hari ni kita nak tengok hadis tentang kalimah thayyibah. Waalaikumsalam Kak Maryam Syari. Ahlan wa sahlan buat yang baru hadir. Yang dah share, terima kasih saya ucapkan. Moga-moga Allah mempermudahkan urusan tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah. Okay, yang belum share boleh pakat-pakat share. InsyaAllah kita nak mula kejap lagi. Kita akan mula. Okay. Alright. Okay, hadis 23. Tajuknya apa? Okay. InsyaAllah perkongsian hadis kita tengah hari ini. Hadis 23 yang bertajuk dua perkara yang tidak ada hijab antaranya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jelas ya? Waalaikumsalam Kak Siti. Salam Jumaat juga. Okey. Okey. Dah bersedia, kita akan mulakan lah slot bacaan hadis. Waalaikumsalam Kak Mar. Ahlan wa sahlan buat yang baru hadir. Tahniah. Okey, kita akan mulakan bacaan hadis ya, jika semua dah bersedia. Waalaikumsalam Kak Ina Ilyas. Okey. InsyaAllah perkongsian hadis kita berkenaan kalimah thayyibah. Nanti kita akan tengoklah dengan lebih mendalam. Kita akan pergi satu persatu daripada sudut hadis dalam bahasa Arab. Lepas tu kita akan tengok makna dan sedikit keterangan, insya-Allah. Okey. Baik. Dah bersedia ya? Okey. Kita niat baca hadis kerana Allah Ta'ala dan khususkan pahala buat junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kedua ibu bapa kita yang kita sayangi, insya-Allah. Waalaikumsalam Kak Sa'arah.
Okey. Jom kita mula. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa syai'un illa bainahu wa bainallahi hijabun illa qawla la ilaha illallah wa du'a'al walid. Maksudnya apa? Okey. Kak Mar dah ready. Terbaik Kak Mar. Okey, kita tengok maksud hadis ni. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sesuatu pun melainkan di antaranya dengan Allah Subhanahu wa taala terdapat hijab kecuali ucapan la ilaha illallah dan doa seorang bapa terhadap anaknya, yakni terhadap anaknya. Okey, hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Mardawai. Dah share Kak Mar, terbaik. Semoga Allah mempermudahkan urusan semuanya. Okey. Okey, hadis ni daripada Sayyidina Anas meriwayatkan bahawa Rasulullah bersabda, saya ulang sedikitlah. Okey. Tak ada satu pun melainkan maksudnya kan tadi kita punya tajuk tadi hijab kan. Kita nak tahu apa dua hijab antara Allah. Apa dia dua hijab tu? Yang pertama hijab ucapan. Kecuali dengan ucapan la ilaha illallah dan doa seorang bapa terhadap anaknya. Okey. Jelas ya? Okey. Waalaikumsalam Kak Nurzila Nazrim. Alamak salam baru hadir, yang dah share pun terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Okey, terbaik. Okey. Kita nak lebih faham lagi insya-Allah. Kita tengok sikit keterangan. Okey, keterangan. Okey, buat yang baru hadir, kita muka surat 563, Kitab Fadilah Amal, hadis 23. Okey, hadis 23. Okey, kita tengok sikit maksudnya. Maksud tak terdapat hijab. Maksud tak terdapat hijab dalam hadis atas tadi, hadis yang saya bacakan sebentar tadi, ialah penerimaan Allah Subhanahu wa taala terhadap ucapan la ilaha illallah dan doa seorang bapa. Okey. Okey, waalaikumsalam. Buat yang baru hadir dan memberi salam. Okey. Maksudnya tak terdapat hijab, maksudnya tak ada halangan pun bila antara dia dengan Allah. Yang dua perkara tadi, apa dia? Yang pertama, bila seseorang tu mengucapkan kalimah la ilaha illallah dan doa seorang bapa terhadap anaknya. Dua perkara ini menurut sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak ada halangan, tidak terdapat hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Sedangkan untuk perkara-perkara lain sampai ke tahap penerimaan. Maksudnya terdapat perantaraan lain sebagai penghalang, tapi perkara-perkara lain ada penghalangnya. Tapi dua perkara ni yang disebutkan dalam hadis tadi akan terus sampai kepada Allah Subhanahu wa taala serta merta. Tak ada halangan pun.
Bila seseorang tu melazimi ucapan kalimah thayyibah ni, kalimah thayyibah la ilaha illallah, dan doa seorang bapa. Okey. Kita teruskan sikit lagi boleh? InsyaAllah sama-sama. Okay, telah dia tulis. Kita nak tengok kisah yang berkaitan dengan hadis tadi. Okay, ni cerita santai-santai je insyaAllah. Okay, tengok kisah dulu-dulu mengenai. Kita berjadikan teladan lah. Okay, insyaAllah. Apa di kisah tu? Kita tengok sama-sama. Kisah mengenai seorang raja kafir yang sangat zalim dan sangat taksub kepada kekufuran. Dia bukan Islam lah maksudnya. Dia dah lah kufur, lepas itu zalim. Tak apa. Kita tengok apa dia nak cerita. Okay, dalam satu peperangan raja yang zalim tadi, dalam satu peperangan raja tersebut telah ditangkap. Waalaikumsalam Kak Ajuma, Kak Mira Ira, baru hadir. Ahlan wa sahlan saya ucapkan. Jangan lupa untuk pakai share. InsyaAllah hari Jumaat, hari yang penuh barakah. InsyaAllah kita banyak-banyak buat banyak kebaikan. Moga Allah berikan pahala insyaAllah. Okay, kita tengok kisah raja tadi yang zalim tadi. Dia telah ditangkap oleh orang-orang Islam sebab perbuatan dia yang sangat zalim itulah kufur. Dah lah zalim, lepas itu kufur. Okey. Oleh sebab raja tersebut, sebab apa orang-orang Islam tangkap raja tadi? Sebabnya raja tersebut telah mendatangkan banyak kesusahan kepada orang-orang Islam. Maka orang-orang Islam bersatu hati, berkobar-kobar untuk menangkap raja tadi. Raja tadi untuk balas dendam. Sebab raja yang zalim tadi dah buat orang Islam rasa susah. Jadi mereka berpakat untuk menangkap raja yang zalim tadi. Waalaikumsalam Kak Salmah Masani. Okey, dan semua yang beri salam. Okey, insya-Allah kita nak tengok kisah yang berkaitan dengan hadis yang baru saja dibacakan sebentar tadi. Okey, kisahnya, sambung sedikit kisahnya tentang apa? Okey. Lalu raja tadi yang orang-orang Islam telah tangkap tadi tu dimasukkan ke dalam sebuah periuk besar dan diletakkan atas unggunan api. Nak balas perbuatan buruk raja tadi kan, letak dekat dalam periuk besar, lepas tu letak unggunan api. Panas kan kalau kita bayangkan. Siapa je yang sanggup untuk duduk dalam tempat yang macam tu? Okey. Tapi nak buat ni sebab untuk nak membalas keburukan raja tadi itulah. Okey. Pada mulanya raja tersebut telah menyeru untuk memohon bantuan daripada berhala-berhala. Dia bukan Islam dan dia kufur. Dia mulanya dia minta pertolongan daripada berhala-berhala yang tak bernyawa tu. Memang tak dapat apa-apalah. Tak dapat bantuan. Lepas tu setelah tak mendapat apa-apa faedah, maka pada ketika itu juga dia telah memeluk Islam. Raja yang tadi tu dia peluk Islam dan mulai mewiridkan kalimah la ilaha illallah banyak kali secara berterusan. Okey. Alhamdulillah kan, raja tadi bersetuju untuk masuk Islam dan mula untuk
berzikir lah, kita kata mewiridkan ni kalimah kalimah la ilaha illallah secara berterusan. Okey, jelas. Dalam keadaan sedemikian itu, dia telah mewiridkan kalimah la ilaha illallah dengan penuh semangat dan keikhlasan. Masya Allah, kalimah ini sangatlah besar fadilatnya bila dia buat penuh dengan keikhlasan. Apa kesannya bila raja ni sebut banyak kali la ilaha illallah ni, dan lepas dia masuk Islam, apa kesannya, apa yang terjadi? Kita tengok lagi kisah ni. Dengan serta-merta Allah memberi pertolongan, datang pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeza kan dengan bila dia minta bantuan daripada berhala-berhala yang tak bernyawa tadi tu. Tak ada apa-apa bantuan pun yang raja tadi dapat. Tapi bila dia minta pertolongan Allah dengan menyebut kalimah la ilaha illallah secara banyak kali, serta-merta datang pertolongan Allah. Apa bentuk pertolongan Allah tu? Hujan telah turun dengan lebat sampai membuatkan api tersebut terpadam dan periuk pun menjadi sejuk. Okey. Lepas tu angin mulai bertiup dengan kencang. Keadaan semua berubah menjadi elok je. Menjadi baik, kan? Yang angin tadi tu pun telah menerbangkan periuk tersebut jauh ke suatu bandar. Okey. Bandar apa ni? Penghuni bandar tersebut, bandar tadi tu penghuninya tersebut semuanya kafir. Okey. Lepas tu raja tersebut berterusan membaca kalimah thayyibah. Kalimah thayyibah tadi yang mana? Yang la ilaha illallah. Raja tadi sebut kan, raja tu mewiridkan kalimah tu. Lepas tu orang ramai telah berhimpun di sekelilingnya, berkumpul semua orang kan. Sebab pelik, hairan tengok peristiwa yang aneh tersebut. Kenapa raja yang dulunya zalim tiba-tiba mengucapkan kalimah la ilaha illallah? Orang bandar yang tu tak tahu pun sebab apa raja tersebut berubah macam tu. Okey, lalu mereka pun bertanya kepada raja tadi, kenapa tentang halnya perkara tersebut lah. Macam mana dia boleh jadi macam tu? Lepas tu raja tu menceritakan segala yang dia telah alami, perkara apa yang dia alami secara realitinya, dia kongsi, dia bagi tahulah, dia cerita. Sehingga menyebabkan mereka semua telah memeluk Islam. Masya Allah. Daripada kisah tadi menunjukkan bila pemimpin kita baik, insya-Allah pengikutnya, rakyatnya akan jadi baik juga kan. Bila tengok macam tadi kisah pendek je, tapi banyak sangat pengajaran yang kita boleh ambil. Bila dia berubah jadi baik, dia boleh ajak orang lain lagi untuk menjadi baik sama-sama kan. Seronok kan. Kita dapat banyak manfaat teladan daripada kisah tadi. Waalaikumsalam Kak Rasima. Okey. Alhamdulillah kita dah habis untuk perkongsian hadis pada hari ini. Okey, insya-Allah moga kita dapat mengamalkan apa yang kita dapat hari ini, iaitu mewiridkan kalimah la ilaha illallah dan doa seorang bapa, termasuklah dengan ibu kita, sesiapa yang ada
masih ada ibu bapa, jangan malu untuk minta doa daripada mereka. Kerana doa mereka tak ada halangan dengan Allah. Okey, suara tak jelas. Maafkan saya tak perasan tadi. Okey, sekarang jelas tak? Waalaikumsalam Kak Sadiah Abu. Okey, terima kasih yang dah share slot live perkongsian hadis kita. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada esok hari. Esok hari kita bermula seperti biasa jam 12.30. Okey. Waalaikumsalam Kak Sal Rashid. Sebelum kita berakhir, suka untuk saya ingatkan, sesiapa yang nak laksana kurban ataupun akikah di Mekah, boleh tekan link di pin komen. Dan sesiapa yang nak membeli ataupun nak infak Al-Quran wakaf Ittida, boleh juga tekan link di pin komen. InsyaAllah nanti PIC akan respon lah. InsyaAllah. Okay, tak lupa juga untuk pendaftaran kelas asas dan tajwid, kelas talaki. Sesiapa yang nak menyertai, boleh tekan link di pin komen. Untuk kelas hafazan pun kita akan buka. Kita ada buka lagi, masih kekosongan. Waalaikumsalam. Okay. Kak Mar, terima kasih. Ustazah, semoga Allah memudahkan segala urusan Ustazah dunia akhirat. Saya pun mendoakan. Terima kasih atas doa tersebut, dan saya mendoakan urusan tuan-tuan dan puan-puan juga dipermudahkan dan dimurahkan rezeki. Amin. InsyaAllah. Nak dapatkan produk FMTT, kita masih ada penunjuk Al-Quran, air Zam-Zam, apron dan banyak lagi. Boleh tekan saja di link pin komen ya. InsyaAllah. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.